Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pengisian untuk kuliah Zuhur ni kita sebut cerita tentang berkat masa dengan amal yang Allah terima. Okey, berkat masa ni maksud dia macam ni. Kita ni pejam-celik dah masuk Ramadan yang ke 20? 22. Rasa macam sekejap. Sebenarnya apa yang kita rasa ni, apa yang kita lalui ni sebenarnya pernah disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Mungkin pernah dengar hadis ni, yang mana kata Nabi SAW, hari kiamat tidak akan datang, tidak akan hampir, tidak akan berlaku sehinggalah waktu itu dia berjalan dengan laju. Ya taqarabaz zaman. Laju. Nabi kata kiamat tak akan berlaku melainkan waktu itu berlaku dengan laju. Maknanya di antara tanda kiamat, masa tu dia berlalu dengan laju. Cara Nabi nak terangkan laju dia tu, Nabi kata setahun macam sebulan. Sebulan macam kal Jumu'ah, seperti satu Jumaat, maknanya seperti satu minggu. Satu minggu seperti satu hari. Nabi kata satu hari macam satu jam. Satu jam macam sekelip mata. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kalau renung hadis ni, kita jadi macam betul lah kata-kata Nabi SAW. Pasti dengan laju, pejam-celik dah nak biar Ramadan dah. Rasa macam setahun tu berlalu dengan laju. Sekarang ni kalau tahun Islam, ni bulan Ramadan kan, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maknanya dia dah masuk bulan, kita ni macam bulan 8, 9, 10, macam 9, 10, 11, 12. Maknanya dah setahun tu dia nak masuk hujung tahun dah. Kalau kita puasa pula, kita rasa sebulan tu kita rasa macam satu minggu. Okey, cuma para ulama hadis mereka bincang waktu yang laju tu, adakah ia real? Real tu maksudnya adakah laju tu laju berbentuk macam kita memang jam kita ni memang berjalan dengan laju, ataupun laju kat situ bukan laju masa. Dia memang tentang laju masa. Maksudnya macam ni. Pendapat pertama kata masa yang laju tu, yang kita rasa macam sebulan macam seminggu, seminggu macam satu jam macam sekelip mata tu, para ulama kata yang pertama memang hakikat dia siang malam tu pendek. Okey. Pendapat kedua kata laju tu bukan laju dari sudut yang kita rasa jam-jam tu, tetapi Allah telah hilangkan berkat pada masa. Berkat pada masa tu maksud dia 24 jam. Tetapi orang yang lalu 24 jam tu, Allah telah tarik nikmat pada dia, iaitu dari sudut masa yang Allah bagi pada dia tu, Allah hilangkan berkat dia. Berkat ni maksudnya Allah telah hilangkan kebaikan yang banyak kepada dia, sehingga dia tak boleh gunakan waktu tu dengan semaksimal yang mungkin. Boleh faham tak? Kena faham. Macam kita kan, semua orang sama 24 jam. Dia kalau kita bincang produktiviti kerja lah kan, ada orang dia sama juga, dia ada 6 jam, dua orang ni pada 6 jam. Tapi seorang yang ada 6 jam ni dia boleh buat banyak kerja, boleh siap. Tapi dia seorang ni 6 jam ni kerja dia sikit, masa dia sama. Betul tak? Dia punya cara kerja dia sama, bentuk kerja sama. Tapi kenapa ada beza, yang ni boleh siapkan banyak, ni boleh siapkan sikit. Macam kita lah, semua sama. Allah bagi berapa jam. Contohnya sama,
Rehat pukul berapa, rehat pukul berapa, sama. Tapi kenapa kawan kita dia boleh baca Quran, dia dah 22 juzuk dah, kita ni baru berapa juzuk contoh. Boleh faham tak? Jadi antara isu dia yang kita bimbang dekat hadis tu adalah Allah telah, sebab para ulama hadis kata hadis tu menunjukkan bahawa Allah tarik keberkatan masa. Maksudnya sepatutnya 24 jam tu boleh buat banyak benda, banyak ibadat, boleh baca Quran tu banyak. Tapi kenapa orang ni boleh baca banyak, kenapa kita boleh baca sikit? Maka kita kena takut perkara yang kita kena ambil maklum. Mungkin kita bimbang Allah tarik berkat pada masa kita, Allah bagi pada orang ni, Allah tak bagi pada kita. Contoh ya, para ulama umurnya pendek, macam Imam Nawawi lah, paling famous sekali Imam Nawawi lah, 40 tahun. Tapi apa yang dia boleh produce, masa dia guna tu. Dia tulis kitab tu. Kalau baca Imam Nawawi ni, kalau kaji dia ni, umur 40, Allah berkat waktu dia macam orang hidup ratusan tahun. Dia boleh buat, dia boleh tulis tu kitab dia. Tulis tu yang kita dengar, kitab lah Azkar Nawawi lah, Riyadhus Salihin lah, kitab Majmu' tu berapa jilid tu. Zaman sekarang nak tulis tesis pun dah 3 tahun boleh tentu siap. Berapa buku surat sangat? Macam akulah, saya contohnya. Betul faham tak? Berapa tahun nak siapkan. Saya tengah siapkan sesi lah ni. Kan? Macam kita kata tak cukup masa ni, tak cukup masa. Sebenarnya bukan tak cukup masa, Allah tarik berkat masa tu, kita bimbang. Boleh faham tak? Jelas Jadi macam kita lah, dia dah masuk 20 Ramadan ni, rasa macam berapa banyak sangat baca Al-Quran ni, berapa banyak aku zikir ni, banyak aku selawat, berapa banyak aku ni. Betul tak? Lepas tu umur dah bertambah lah. Jelas Iaitu isu dia. Jadi persoalannya adalah macam mana cara kita nak make sure masa yang Allah bagi ni kita boleh guna dia semaksimum yang mungkin. Sebab masa ni laju dah tak boleh lari dah. Okey, macam mana nak buat? Umur makin bertambah kan? Okey, cara dia ada 6. Nanti saya bagi notas dan kopi dia. Ada 6. Cara yang pertama, tak pastikan masa yang laju ni dapat dimanfaatkan. Pertama, gunakan masa itu dengan sebaik-baiknya. Yang ni kena sebaik-baik lah. Tak ada pilihan dah. Sebab itu masa dipanggil asri kan, wal asri kan, demi masa tu. Asri ni sebenarnya dari sudut bahasa Arab, dia bermaksud sesuatu yang diperah, yang ditekan dengan sekuat-kuatnya. Sebab tu orang Arab, kalau kita nak minta jus, satu makan kedai Arab, saya nak jus oren, saya nak jus buah-buahan, dia tersebut je asir. Dia tahulah, jus sebab asir tu kait dengan nama asr. Sebab tu masa ni kita kena perah dia, kita kena guna semaksimum yang mungkin. Itu memang tak dapat nafikan. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, buat sesuatu pekerjaan dalam hidup niat kerana Allah. Niat kerana Allah. Supaya apa yang kita buat ni, walaupun dia benda yang rutin, bukanlah ibadat yang khas, biarlah dia dipahala. Contoh, kalau kita kira tidur je berapa jam sehari, makan dah berapa jam, mandi, on the way pergi tempat kerja berapa, kerja sendiri dah berapa, sembang lagi dah berapa. Kalau kira satu hari tu untuk buat ibadat yang khas ni, kadang-kadang kita tunggu lepas maghrib, contoh betul tak? Maghrib dia balik dah siap. Itu pun kadang-kadang ada juga sibuk dengan benda-benda yang lain. Jadi para ulama bagi solusi, kerana masa dengan laju, maka buat satu amal kerana Allah. Contohnya kalau tidur berapa jam? Ambillah umur macam kita ni, mungkin dalam ambillah 5 jam 6 jam lah. So kalau tidur tu tak niat kepada Allah, jadi tidur je.
Mandi kalau niat bukan kerana Allah. Mandi macam ikut jadual. Pagi kalau keluar 6.30, pukul 7 keluar. Kalau sekadar rutin, 7 kau keluar. Kalau tak niat kerana Allah, ibadat, nak cari nafkah, tak dapat pahala. Dia kena niat, dia niat. Begitu juga kalau kita makan. Kalau niat sekadar makan, ikut jadual, oh ni jadual aku makan tengah hari, malam. Tapi kalau tak niat kerana Allah, tak dapat pahala. Jadi caranya adalah niat, buat satu amal kerana Allah, buat kerana Allah. Nak balik kampung kerana Allah, nak buat ni kerana untuk Allah. Betul tak? Banyak habis masa. Okey. Yang ketiga adalah buat amal yang dapat pahala banyak. Cara ketiga adalah buat amal yang boleh dapat pahala banyak. Buat amal yang dapat pahala banyak ni maksud dia apa? Dalam masa tak banyak. Lepas tu pula kita nak minta balik umur yang panjang dah tak boleh lah. Tapi cara dia buat satu amalan yang amal tu buat pahala banyak. Contohlah Ramadan ni paling terbaik, menjamu orang lain berbuka puasa. Okey, maksudnya orang nak buka puasa, kita jamu dia. Nak jamu orang berbuka puasa ni, jangan ikut style orang Melayu. Style orang Melayu ni buka puasa dia dengan apa? Nasi ayam, nasi berani, kan betul tak? Nasi kambing, nasi daging. Kalau fikir, tak mampu ni nak sponsor seorang pun tak pun, nasi ayam pun dah berapa ringgit. Okey. Maksud cara jamu orang buka puasa tu ikut macam Nabi. Nabi ni kalau dia buka puasa, cara pertama beberapa biji rutab. Rutab tu kurma lembik sikit. Lepas tu baru tamar, lepas tu baru minum air seteguk. Kalau tak jumpa. Maknanya nak jamu orang buka puasa ni bukan dalam hadis tu kata bukanlah dengan nasi. Tak. Kurma 2-3 biji, beli sikit air mungkin mineral water ke, mungkin drinking water lah, water kecil tu, jamu buka puasa. Okey lah. Kalau orang lalu depan pejabat ni, kita duduk, pejabat tu edah orang, kurma air, dapat tak pahala menjamu orang buka puasa? Menjamu orang buka puasa bukan mesti kena nasi ayam sebungkus, nasi berani sebungkus. Botak juga kepala. Betul tak? Jadi kenapa kita nak jamu orang buka puasa ni? Sebab amal itu kata Nabi, siapa-siapa yang menjamu orang berbuka puasa, dia dapat pahala seperti orang itu berpuasa. Contoh, saya buat bungkusan kurma air sikit ke bukit kuih ke, saya jamu 100 orang berbuka puasa. Sebab orang akan buka kurma dulu. Biasanya lah orang akan minum air. Jadi apabila dia makan kurma air, buka puasa lah tu. Kita akan dapat pahala orang tu. Bayangkan kalau saya sponsor dekat satu masjid. Kita kata, masjid saya nak sponsor kurma dengan air je. Yang lain, saya tak mau. Bab kurma dengan ni saya akan hantar kurma Yusuf Tayu. Orang tak makan kurma banyak, bukis biji. Sebenarnya 3 lah. Okay. Masjid tu adalah 100 jemaah. So kita dapat pahala berapa ratus orang puasa? 100 orang. Campur kita satu-satu. Boleh faham tak maksudnya? Maksudnya, kita ni cara nak semat ibadat ni, macam mana kena buat pahala banyak Dah lah sibuk tempat kerja. Cara dia macam mana? Jamu orang buka puasa, dapat pahala orang tu. Bayangkan kalau kita jamu orang kat Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu sepatutnya kita kena buat. Sempat lagi. Ada lagi waktu dia. Dia cakap, hari ke atas ni saya akan sponsor air. Apa? Boleh dapat pahala. Sebab isu yang kita bincang sekarang ni adalah masa laju, berjalan dengan banyak, umur kita makin bertambah, waktu Ramadan makin lama makin pendek. So macam mana nak kejar amalan banyak? Itu cara dia, antaranya lah. Okay, jelas ya? Iaitu buat satu amal tapi pahala banyak. Maknanya kena dapatkan maklumat macam mana buat amal tapi pahala tu banyak. Contoh lain apa? Ni bulan Ramadan ni nak dapat pahala banyak. Contoh apa? Amal ibadat harian ni macam ni. Solat Isyak berjamaah.
Lepas tu solat subuh jemaah, maknanya solat isyak berjemaah dengan solat subuh berjemaah. Tahu kan kelebihan orang sembahyang isyak berjemaah dengan subuh berjemaah? Kalau tak larat sangat tarawih tu, isyak pasti ke jemaah. Lepas tu tak payah tarawih. Macam mana? Isyak berjemaah, ingat tak pahala Allah bagi apa? Seperti orang yang menghidupkan separuh malam dia dengan qiyamul lail. Contoh malam tu dia 12 jam. Sembahyang isyak berjemaah je. Imam tu pula baca qul huwallahu ahad je. Alhamdulillah. Qul huwallahu ahad. Contoh kan. Alah, kalau 4 rakaat isyak berapa minit? Isyak. Ambil lah 7 minit lah contoh. Dapat 7 minit ikut imam sembahyang isyak, seolah-olah kita dapat pahala orang buat qiyamul lail 6 jam. Kalau malam tu 12 jam. Lepas tu subuh esok pergi sembahyang jemaah lagi 2 rakaat. Alah, 2 rakaat dia minit sangat. Kan? Tak terketar kakinya kalau sembahyang 2 rakaat tu. Allah tambah lagi 6. Allah bagi lagi pahala seolah-olah dia telah menghidupkan separuh malam lagi 6 jam. Seolah-olah kalau isyak 4 campur subuh 2 ikut imam, seolah-olahnya sepanjang malam tu umpama kita sembahyang malam. Sebab tak? Kena faham itu. Kalau ikut imam, masuk rakaat ke-2 macam tu, adakah sama juga? Sama. Kalau sembahyang isyak, tapi kena cukupkan lah. Kena tamamkan lah. Nampak tak? Dekat situ kita kena pandai. Macam mana nak dapat pahala banyak ni? Kesibukan kerja dengan waktu yang Allah tarik berkat dia laju. Jangan nak buat. Kita orang beriman ni kena pandai, kena tahu, kena ada ilmu macam mana nak buat. Jadi yang paling jangan tertinggal sangat yang isyak subuh tu. Dapat pahala banyak. Okey, jalan Sebab isu kita bincang sekarang ni adalah isu masa akhir zaman ni dia jalan dengan laju. Betul tak? Tak sempat-sempat nak khatam Quran. Allah mak, tak dan. Okey, contoh. Okey, antara amal lain yang boleh dapat pahala banyak, ni isu ikut imam sampai selesai salat tarawih yang kita sebut dalam bulan yang lalu. Ingat lagi? Bayangkan kita ni kalau nak macam ni, kalau contohlah kita kata saya insah lah Ustaz, saya nak taubat dah. Baru sekarang tersedar, contoh kan, kita dah bazir 30 tahun, mungkin bazir 20 tahun, betul tak? Mungkin bazir 15 tahun dah. Mungkin ada orang sampai dah 30 tahun dia macam dulu tak tahu tahala hidup dia. So macam ni dia nak qada. Dia nak dapat umur 60 tahun lagi, dia tak boleh dah. Dia tak boleh dah. Betul tak? So macam dia nak buat? So dia kena pandai. Macam mana aku nak dapat pahala, nak ambil balik waktu-waktu dan lepas tu nak buat sekarang ni. Itu kena pandai. Seperti mana ikut imam sembahyang tarawih sampai selesai. Dapat pahala seolah-olah satu malam tu qiyamul lail. Tahan sikit lah, 8 buat 3. Cari yang jenis 8-3. Selesai. Tapi kalau lagi banyak, lagi baik lah. Okey, selesai ya? Dapat ya? Okey. Cara keempat, nanti saya bagi nota ni pada tuan-tuan, tu jangan bimbang. Tuan-tuan dengar, faham, saya akan sediakan nota untuk tuan-tuan maklumat ni. Okey. Cara yang keempat, macam mana kita nak pastikan waktu kita ni dapat dipenuhi dengan baik berkat waktu ni. Okey, cara keempat, kita kena kejar waktu yang Allah bagi. Waktu tu kalau kita lalu, waktu tu jumpa, kita punya pahala kita digandakan. Faham tak maksud saya? Ada waktu-waktu Allah jalankan. Waktu tu kalau kita buat amal apa pun, pahala Allah gandakan. Contohnya Ramadan lah. Okey, contohnya apa? Waktu kalau kita jumpa waktu tu, Allah akan gandakan pahala. Contohnya macam bulan-bulan haram. Ni bulan-bulan haram ni selalu juga kita terlepas ni. Bulan-bulan haram ni yang bulan yang Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Betul, supaya apa? Supaya amal kita buat tu Allah gandakan. Ganda tu bukan ganda sikit-sikit Ganda banyak. Dan bila Ramadan ni, apa waktu yang kita buat amal tu
dapat pahala macam orang hidup 83 tahun tu. Apa dia? Malam sebenarnya malam Al-Qadar ni, wallahu a'lam lah. Kita ni kalau fikir akhirat, nak hidup lama, nak lalu alam kubur yang lama, alam akhirat yang lama, kita perlu bekal yang banyak lah. Macam kita nak balik kampung lah, confirm jamnya. Raya tahu tak berapa bulan? Hari Rabu. Tak hari Rabu. Hari Rabu kan, betul tak? Sebab tengok anak bulan 29 Ramadan, hari Selasa. Kalau tak nampak anak bulan, ikut kiraan hisab, memang Rabu tu 30. Tapi kalau nampak anak bulan, tak apa. Maksud saya adalah, kita akan balik raya tengok macam mana kita buat kan, betul tak? Kereta nak kena servis ni, hujung-hujung ni penuh kereta servis. Servis kereta ni 6 jam. Macam saya memang dia biasa tempuh 7, 8, 9 jam. Saya balik utara, mau isteri. Saya sayang isteri. Tak adalah. Jadi balik, persiapan dia tu untuk jalan jauh tu, makan, minum semua dah siap macam tu kan. Nak berhenti memang masalah panjang RNR ni. Okey, soalannya macam ni lah. Kita ni nak hidup lama nanti di akhirat, perlukan bekal yang banyak. Bekal yang banyak. Dah lah, waktu dah tengah-tengah umur dah, baru nak insaf, baru kena masjid, baru kena. So macam ni nak buat, nak dapat pahala qada lepas-lepas tu. Itulah yang kena manfaatkan waktu yang Allah gandakan pahala, seperti mana malam Al-Qadar tu. So kena cari malam Qadar. Saya tak perlu ulas panjang, sebab mungkin ada pengisian sebelum ni para ustaz yang telah ceritakan tentang malam Al-Qadar. Ada kesempatan lagi. Ada beberapa hari lagi boleh pulun untuk malam Al-Qadar. Seolah-olah macam menghidupkan, sebab dapat pahala 83 tahun. Okey, saya tak nak cerita, tapi saya akan bagi nota untuk malam Al-Qadar. Tapi kita dah sebut sebelum ni, mesti ingat lagi. Paling kuat sekali malam ganjil, terutama malam yang ke-27 tu. Jadi jangan bazirkan waktu. Saya kena juga cari malam Al-Qadar sebab saya dah terlepas banyak waktu sebelum ni. Semoga Allah bagi macam ibadat 83 tahun. Okey. Kemudian tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, amalan yang kelima, cara yang kelima untuk dapat berkat waktu ni, untuk isi waktu-waktu berjalan dengan laju ni adalah buat amal yang Allah boleh tambah umur. Tuan-tuan nak tak amal tambah umur? Tuan-tuan tak nak hidup panjang lagi ya? Nak tak amal panjang umur? Okey, antara amal panjang umur ni, tuan-tuan tahu kan apa amal boleh buat panjang umur? Okey, yang Nabi sebut dalam hadis, antaranya adalah berbuat bakti kepada kedua orang tua. Mak ayah ni kena khidmat pada mereka. Nabi kata, siapa yang suka Allah murahkan rezeki dia, Allah panjangkan umurnya, berbakti pada orang tua. Hadis yang kedua, menyambung silaturahim dengan kaum kerabat. Silaturahim ni orang selalu salah pakai. Silaturahim bukan dengan kawan, bukan dengan jiran. Silaturahim, nama pun rahim dalam rahim ibu yang sama, iaitu orang yang ada hubungan darah daging dengan kita. Kalau dengan kawan-kawan kita ni, dia panggil ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dari Islam. Jadi jaga hubungan adik-beradik. Allah panjangkan umur. Cuma para ulama bincang, panjang umur tu memang Allah tambahkan umur tu naik macam kalau dia meninggal umur 70, adakah bermaksud Allah tambah jadi 80 baru meninggal? Ulama bincang panjang lebar. Tapi ada para ulama kata tak, umur tu Allah tak bertambah. Allah tak tambahkan umur tu 70 lah dia mati. Tapi maksud panjang umur tu, Allah bagi dia macam masa advance dekat dia dalam tempoh 70 tu, seolah-olah dia dapat 10 tahun advance. Pada faham tak maksudnya? Maksudnya macam ni. Atas kitab takdir 70 dia mati. Tapi dia selalu buat amal yang Allah bagi panjang umur. Silaturahim, lepas tu dia berbakti pada mak dan ayah dia. Macam mana Allah bagi umurnya panjang? Allah bagi dia ni lalu hidup dia
seolah-olah dia boleh buat amal banyak lagi, seolah-olah macam dia dapat 10 tahun. Boleh faham tak maksudnya? Kita ni tak sedar tau. Allah bagi umur tu macam Allah bagi umur tu tambah umur, tapi Allah bagi kita senang nak buat ibadat, senang nak buat kebaikan, seolah-olah dia ada umur yang tambah. Boleh faham tak maksud saya? Itu maksudnya Allah berkat masa dia. Okey. Kemudian sikit lagi tuan-puan, sebelum kita salat Zuhur, setakat ni tuan-tuan boleh ikut apa yang saya sedang sampaikan ni? Kita ingat nak buka puasa je? Okey, betul lah. Saya jugalah. Okey. Boleh faham Amal untuk panjang umur ni penting. Okey. Cara keenam. Ni penting juga. Sentiasa minta kepada Allah supaya amal kita Allah terima. Okey. Nak tanya, kita ni dalam banyak-banyak doa kita, ada tak kita minta doa pada Allah, ya Allah, bagilah amal yang kita buat Allah terima. Ini penting. Ini sangat penting. Jangan bayangkan dalam amal tak banyak. Betul tak? Umur, lepas tu insaf tu umurnya dah makin pendek, waktu jalan dengan laju, tiba-tiba amal tolak pula. So macam mana nak buat? So para ulama kata yang keenam, untuk pastikan waktu dapat digunakan dengan sebaik mungkin, minta kepada Allah supaya Allah terima amal. Sebab tu orang dulu apabila dia selesai buka puasa, dan macam kita lega dapat buka puasa, betul lah, kita memang itu gembira lah, tapi jangan lupa dia mesti minta kepada Allah selama beberapa jam ni, minta Allah terima amal tu. Faham tak maksudnya terima amal tu? Macam ni, kalau kita suka, alhamdulillah, macam kita kalau kita buka puasa gembira sebab apa? Lapar sangat dah, hari ni panas pula, dapat minum air, lega. Betul, itu memang nikmat dia. Tetapi benda yang paling penting adalah daripada subuh, semayang subuh, baca Quran, zikir, buat kebajikan, puasa berjam-jam, betul tak? Kita minta kepada Allah, biarlah hari ni punya amal naik ke langit, diterima. Faham tak? Termasuklah yang lepas-lepas. Yang kita jangan terlepas kita orang beriman, sebenar-benarnya kita tak boleh rasa macam okey, selesai amal, nak buat amal lain pula. Tak, dia mesti diiringi dengan merasa bimbang, takut amal tu Allah tidak terima. Faham tak maksudnya? Maksudnya dalam banyak-banyak, setiap kita buat macam semayang kita. Semayang mesti niat doa. Ya Allah, Kau terimalah salat aku, rukuk aku, puasa aku, baca Quran aku, khidmat aku hari ini, minta kepada Tuhan. Sebab tu Nabi SAW, orang yang confirm syurga lah, apa dia buat setiap pagi lepas subuh? Lepas dia zikir, ingat tak antara doa Nabi yang Nabi baca tu? Nabi kata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba. Kalau tak ingat bahasa Melayu, kita ingat bahasa Arab, takut tersilap maklumat tu. Pagi-pagi je Nabi setiap pagi dia akan minta kepada Allah 3 benda. Ya Allah, Kau bagi ilmu aku yang bermanfaat. Kenapa minta ilmu bermanfaat? Kadang-kadang banyak ilmu dalam YouTube, ada ilmu ceramah ni, tiap-tiap hari ceramah je, kan? Betul tak? Kadang-kadang kita nak pilih mana ilmu yang boleh bawa aku dekat dengan Tuhan. Kita tak boleh nak saring dia, betul tak? Tapi kita minta pada Allah, kalau aku dapat satu ilmu ni, ya Allah, bagi ilmu tu bermanfaat untuk aku. Yang kedua, Nabi minta apa? Rezeki yang baik. Tak rezeki baik. Boleh minta banyak, tapi iringi dengan baik, supaya duit yang kita dapat, rezeki yang kita dapat tu bawa kita dekat dengan Tuhan. Jangan kita dapat duit tu bawa kita pula buat maksiat. Tak, minta pada Allah tiap pagi. Lepas tu kat hujung tu Nabi kata wa amalan mutaqabbala, minta amal ya Allah terima. Kenapa Nabi sebut macam tu? Ingat, Nabi malam tadi dia buat apa? Dia qiyam
Mulai tahajud, witir. Dia baca Quran panjang, dia baca. Jadi Nabi bagi petunjuk kepada kita, benda yang penting bagi seorang hamba, orang yang beriman, dia mesti kena selalu minta kepada Allah supaya amal yang dia buat Allah terima. Kenapa kena minta amal terima? Sebab ada amal orang Allah tu tolak. Amal kalau Allah tolak dia punya ganjaran dia macam soalannya macam kita ni hilang bonus lah. Lepas tu pula dia tak dapat impak pada diri. Dalam senarai semak, dalam senarai semak macam ni. Nanti kalau Allah panggil kita, Yusuf, tengok, ambil buku amal kau. Tengok senarai puasa kau. Bila kau balik dan kau buat tak puasa ni, tengok senarai semak, tik semua. Tik, 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 tik. Okey, kita berpuasa. Tapi ganjaran berpuasa tu Allah terima tak terima puasa kita tu? Takut nanti kosong. Faham tak? Macam gini, kita pergi exam. Kan? Awak pergi periksa tak? Saya pergi periksa. Tapi keputusan dia? Kita bimbang di sisi Tuhan, Allah Ta'ala puasa tu. Sebab memang ada hadis Nabi cakap terang-terang. Nabi kata, ramai orang puasa tapi dia hanya dapat lapar dahaga. Sebab apa? Ni kita kena takut ni. Takut. Lepas tu orang dulu ni, dia apabila dia siap buat amal, dia sangat, macam kita buat amal macam dah siap tu macam, alhamdulillah, esok aku nak sambung puasa berikutnya. Hari kedua dah tulis. Betul tak macam kita kan? Hari kedua, alhamdulillah. Seminggu dah, 22 dah. Sebenarnya yang kita bimbang sepatutnya, ya Allah, macam mana 22 hari aku puasa ni? Kau terima tak puasa aku ni? Engkau terima tak salat aku ni? Kena ada macam tu. Tapi kena minta lah pada Tuhan. Minta ada doa malam tu. Ya Allah, engkau terimalah amal kami. Minta pada Tuhan tu. Sebab kita bimbang, kita buat Allah tak bagi pahala. Okey, ada tak orang yang sembahyang malam Allah Ta'ala? Ada. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi kata, betapa ramai orang yang dia solat, tapi solat dia hanya ngantuk. Ngantuk lah. Kenapa? Allah tolak dia punya amal dia. Okay, saya nak sebut tuan puan ni, kenapa sangat kritikal fikir amal yang Allah terima. Okay, bukan sekadar untuk ganjaran pahala tu, tetapi impak daripada diri. Okey, saya baca satu khutbah raya ni khutbah raya tapi dah raya lah. Okey, macam mana? Ni khutbah raya ni Umar Abdul Aziz. Tak apa, saya bagi nota ni. Umar Abdul Aziz masa hari raya Idul Fitri dia baca dalam khutbah ni. Ni dalam teks dia. Dia kata, wahai sekalian manusia, kamu dah puasa kerana Allah 30 hari. Kamu dah salat 30 hari. Betul? Dan hari ini kamu semua keluar untuk meminta kepada Allah agar Allah menerima amal kamu. Okay, dia kata dulu orang dulu kalau mereka masuk Idul Fitri, mereka nampak kesedihan dia. Kesedihan dia kenapa? Orang salaf dulu, orang terdahulu ni, generasi salaf, sahabat, tabi'in ataupun tabi'in ni, mereka kalau masuk Idul Fitri dia sedih. Kita belajar, Nabi suruh kita gembira sebab hari kemenangan lawan puasa. Tapi orang dulu dia sedih. Kenapa dia sedih? Umar Abdul Aziz dia cakap dalam speech dia, sepatutnya hari ni kita gembira kan? Dia kata, sepatutnya hari ni hari kita menyambut kebahagiaan kan? Dia tanya soalan dalam khutbah dia. Jadi dia kata, sebenarnya kenapa orang dulu sedih? Kerana mereka takut, mereka tak tahu kalau amal yang aku buat Allah terima atau tidak. Sebab tu para sahabat dulu, ingat tak? Kalau pagi raya tu mereka ulang apa?
Apa yang mereka selalu zikir pagi-pagi raya tu, sebelum solat Aidilfitri tu? Ingat tak? Yang selalu dia sebut. Tapi orang Melayu kita, dia dah apply awal dah. Tiga tu. Kan lepas sembahyang, taqabbalallahu minna wa minkum. Jemaah, taqabbal ya karim. Dia tahu tak apa tu. Ucapan tu sebenarnya sunnah dia paling tepat diulang banyak semasa pagi satu Syawal. Para sahabat ni selalu ulang, taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu minna minkum, taqabbalallahu minna minkum. Apa maksud dia? Semoga Allah terima amal kami, Allah terima amal kamu. Itu yang sepatutnya kita kena ucap, bukan lagu cok-cucak raya ke apa ke. Betul, bukan tak boleh, tapi kita ni orang beriman ya, value nilai amal tu, ya Allah, minta pada Tuhan. Jadi sepatutnya tiap malam lah minta. Masuk pagi raya tu, ya Allah, 3 bulan aku puasa ni, berhempas pula puasa ni, nyari-nyari aku berbuka. Betul tak? Ya Allah, aku baca Quran banyak dah, aku datang belajar ilmu banyak dah, aku zikir banyak dah. Ya Allah, moga-moga amal aku Ramadan ni engkau terima. Itu yang saling doakan tu. Taqabbalallahu minna minkum, semoga Allah terima amal kamu, amal kami, amal kamu, amal kami, daripada ulang. Macam tu. Sampai naik solat hari Raya Umar Abdul Aziz, ulang balik maklumat tu. Jelas Itu sangat penting. Okey, macam ni. Kita kalau haji Allah terima, dia panggil haji apa? Mabrur. Kalau solat Allah terima, solat apa? Tak tahu kan? Kalau puasa Allah terima, puasa apa? Puasa makbul lah. Solat makbul, puasa makbul, Allah terima. Okey. Dalam pahala tu kita bimbang Allah Ta'ala. Yang paling penting juga, tak ada kesan pada diri. Faham tak ada kesan pada diri? Maksudnya amal kita buat tu, dia tak boleh ubah. Dia tak boleh ubah karakter kita. Saya percaya tak? Sebenarnya para ulama kata macam ni. Ni last sekali. Okay, kita tahu kau apa? 145. Betul Saya berhenti 145. Okay. Take note. Tapi tak apa, saya akan bagi nota ni. Nak tahu tak tanda amal yang kita buat Allah terima tak terima Ramadan? Jarang orang bincang kan? Kalau zaman kita mula-mula dulu, sah tak sah, batal tak batal, itu zaman dah tinggal lah. Zaman sekarang ni bincang, apa tanda amal yang saya buat Allah terima? Para ulama letakkan dari panduan. Nombor 1, dia boleh teruskan amal-amal apa yang dibuat di bulan Ramadan. Apa dia buat di bulan Ramadan tu? Dia boleh sambung. Dia boleh buat balik. Sedekah dia, baca Quran dia, salat malam dia, salat jemaah dia. Boleh faham tak? Itu tanda pertama. Lepas tu kalau kita masuk je Syawal, kalau perangai kita dia macam, dulu aku boleh baca Quran, dulu aku boleh pergi masjid, dulu aku boleh baca jemaah, dulu aku boleh puasa, dulu aku boleh sedekah, tapi kenapa aku tak boleh buat lepas tu? Ni kita bimbang. Kita bimbang, itu di antara tanda Allah tak terima amal kita. Okay. Tanda pertama iaitu dapat meneruskan ibadat selepas Ramadan. Tanda yang kedua, kesan ibadat tu Allah terima, okey, isyarat dia berubah lebih baik selepas Ramadan. Ni bimbang ni. Dia berubah lebih baik selepas Ramadan. Nanti kena semak lah. Kita betul tak berubah lebih baik? Ya, kalau nombor 1 tadi tu, dia boleh teruskan. Dia boleh sembahyang witir tiap-tiap Ramadan 3. Lepas Ramadan dia sambung balik. Senang je dia buat. Lepas Isyak dia bersana buat 3. Dulu alhamdulillah boleh sedekah sikit. So kalau dia boleh sambung amal tu selepas Ramadan, tu tanda pertama. Tanda kedua ni, ada perubahan dalam diri jadi lebih baik. Kita orang Melayu, bila agak-agak kita nampak orang berubah, dia memang dia berubah 360%. Bila agak-agaknya ibadat apa dia buat? Lepas haji, betul? Kan lepas haji kan? Lepas haji tu
Masya Allah. Itu dipanggil haji yang Allah terima, nama dia mabrur. Tapi kalau tak tahu pergi je umrah. Tapi kau ni umrah berapa kali? Itu menunjukkan kalau tak ada perubahan, amal tu kita bimbang Allah tolak. Faham tak? Betul kita tengok ada ramai orang, alhamdulillah lepas dia pergi haji, dia berubah lah. Nampak kehajian dia tu. Nampak dia berubah. Itu tanda amal terima. Macam juga orang puasa. Berubah jadi lebih baik. Jadi kalau berubah kepada tabiat yang sebelum ini, masalah. Okey, bimbang Allah tolak amal. Okey, nombor 3, last sekali. Yang berikutnya, di antara tanda amal Allah Ta'ala terima yang kita lakukan, dia akan rasa dia nak beramal lagi. Dia nak beramal lagi. Sebab orang yang beriman ni, dia bukan jenis orang kata, cukuplah, aku dah baca Quran 30 juzuk Ramadan ni, aku nak cover 30 juzuk tu, nak didak pahala dia. Syawal dia bagi-bagi. Dia bukan macam tu. Dia tanda ketiga ni, dia rasa amal dia buat tu kecil dan sedikit. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, saya buat rumusan dia sebelum kita tamatkan. Okey, topik hari ini sebenarnya adalah tentang berkat masa dan berkat umur. Maksudnya macam ni. Okey, ini saya ulang secara laju Ini untuk kesimpulan balik semula sebab meraihkan sahabat-sahabat kita yang baru hadir. Okey. Kita semua setuju. Hari ini semua orang tahu ini adalah hari yang ke-22. Semua orang akan kata lajunya. Betul. Berjalik-jalik dah ya dah. Okey. Kita kena ingat, bukan kita kata tahu kenapa laju rasa macam sekejap je, tahun tu sekejap je. Kerana ada dalam hadis Nabi dah sebut, riwayat Ahmad, masa ni akhir zaman, dia kalau kiamat ni takkan berlaku, tanda kiamat berlaku masa berjalan dengan laju. Kita dah sebut dah mula-mula tadi, setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, setahun macam sebulan, sebulan macam seminggu, seminggu macam satu hari macam setengah mata. Betul tak? Dah rasa dah. Okay. Para ulama bincang, hadis yang masa laju tu maksud dia apa? Maka dia para ulama hadis mengatakan Allah cabut keberkatan masa tu. Macam kata, dah 22 Ramadan dah. Berapa banyak aku baca Quran? Berapa banyak aku zikir? Berapa banyak aku salat? Berapa banyak? Kita nak bimbang ni Allah bagi waktu, tapi waktu tu tak boleh digunakan sebaik yang mungkin. Itu yang berkat waktu. Jadi para ulama memberikan solusi. Macam mana nak pastikan masa yang jalan dengan laju ni, kita tak terlepas dia, kita nak qada balik, kita nak ambil balik. Maka para ulama memberikan 6 solusi. Yang pertama, gunakan masa tu dengan sebaik mungkin lah. Yang itu tak nafikan. Yang kedua, buat apa pun amal niat kerana Allah. Keluar bekerja kerana Allah, bekerja kerana Allah, makan kerana Allah, tidur kerana Allah. Buat semua kerana Allah, supaya amal yang kita buat itu boleh dapat pahala kerana Allah, ibadat. Okey, nombor 3, kena buat amal yang amal tu buat tapi Allah bagi gandaan pahala yang banyak. Seperti mana kita sebut dah, salat Isyak, subuh berjemaah, ikut imam sampai salat witir dan sebagainya. Kemudian cara yang cara yang keempat, kita kena pandai cari waktu-waktu yang Allah bagi pahala dia banyak kalau buat. Contohnya bulan-bulan haram, malam Al-Qadar, kena cari malam tu supaya Allah kita boleh qada balik umur kita yang terlepas sebelum ni. Kena cari tu bagaimana tu tak dah tahu dah. Dah banyak dah pada pendakwah sebut tentang malam Qadar tu bila. Okey, cara yang kelima adalah buat satu amal yang Allah beri panjangkan umur. Panjangkan umur ni, contohnya macam berbakti pada kedua orang tua, menyambung hubungan silaturahim. Okey. Cara yang keenam, solusi yang keenam, kena selalu minta kepada Allah supaya amal Allah terima. Dah lah tak banyak, lepas tu tolak pula amal tu, habis. Biarlah buat tapi solid, Allah terima. Sebab tu Nabi selalu doa pagi-pagi minta amal terima. So esok pagi lepas habis bilik subuh, on the way kerja ke, mesti minta pada Allah 3 perkara. Ilmu manfaat, rezeki yang baik dan amal diterima. Malam buka puasa, sebelum buka puasa doa, ya Allah,
Engkau terimalah amal yang kami buat ya Allah sepanjang satu hari ni, puasa aku, sembahyang aku, rukuk apa semua tu, minta pada Allah. Witirnya apa? Minta Allah terima. Seperti mana doa Nabi Allah Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Doa minta amal diterima. Okey, jadi tuan-puan rahimani wa rahimakumullah, moga-moga Allah terima amal-amal kita, dan amal kita ni moga-moga diberi kesan. Lepas Ramadan boleh sambung balik, suka sedekah balik, suka buat kebaikan, suka jemaah, dan moga-moga kita berubah menjadi seorang yang baik. Moga-moga Allah menerima amal-amal kita. Itu saja tuan-puan. Sebelum kita salat, ada soalan? Tak ada soalan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus salah.